Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nasyamira binti Muhammad Sokri. Nombor matrik saya 10 DE 20F 2040. Saya daripada kelas DE 5B. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Putri Wafa Najwa binti Jamil. Nombor matrik 10 DE 20F 2045 dari kelas DE 5B. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Air Arif bin Azhar Zahar daripada kelas DE 5A. Nombor kad matrik saya adalah 10 DE 19F 2003. Bidang perubatan telah mencetuskan pelbagai transformasi iaitu transplantasi organ atau juga dikenali sebagai pemindahan organ. Mari kita rungkaikan objektif yang sebenar. Okey, objektif yang pertama iaitu gambaran jelas tentang pemindahan organ kepada masyarakat. Okay, objektif yang kedua iaitu hukum hakam tentang pemindahan organ. Okey, objektif yang ketiga iaitu pengetahuan umum tentang pemindahan organ kepada masyarakat kerana masyarakat tidak mengetahui tentang pemindahan organ itu macam mana. Jadi mari kami terangkan tentang definisi transplantasi organ atau juga dikenali sebagai pemindahan organ yang melibatkan organ yang mengalami kegagalan fungsinya dengan organ yang lebih baik daripada seseorang penderma sama ada yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Pemindahan organ tidak boleh dilaksanakan. Bagi golongan Melayu yang rata-rata beragama Islam, wujud satu stigma berkaitan pendermaan organ. Contohnya, Islam tidak mengizinkan pendermaan organ atau menerima organ bukan Islam. Itu satu salah tanggapan. Ia kerana di Malaysia, pendermaan organ difatwakan sebagai harus sejak tahun 1970 dengan syarat tidak ada alternatif lain yang boleh menyelamatkan nyawa pesakit. Cendekiawan Islam disaran turut serta tampil memberi penerangan berkenaannya. Apabila ustaz-ustaz, imam-imam dan para mufti bercakap tentang pendermaan organ, saya kira itu lebih meyakinkan masyarakat. Dan sebab itu kalau kita lihat di negeri Johor misalnya, jumlah pengikrar organ daripada kalangan masyarakat Melayu adalah yang paling tinggi berbanding dengan masyarakat lain. Ini kerana golongan agama sendiri turun ke padang bercakap tentang pendermaan organ. Proses perolehan organ dan tisu daripada tubuh penderma hanya boleh dilakukan apabila kematiannya termasuk mati otak disahkan. Dan berikut senarai organ dan tisu yang boleh didermakan. Setelah kematian disahkan, penderma akan diperiksa untuk menentukan sama ada organ yang mahu didermakan masih berfungsi dan bebas daripada penyakit berjangkit seperti HIV dan hepatitis. Disebabkan mudah rosak atau gagal berfungsi dengan baik, prosedur pemindahan perlu dilakukan segera. Pemindahan jantung dan paru-paru misalnya perlu dilakukan dalam tempoh 6 jam selepas ia dikeluarkan. Hari ini saya akan mengumumkan tentang 4 impak yang positif dan negatif. Impak positif dia adalah penerima akan diberi harapan baru disebabkan menerima organ daripada penderma. Kedua adalah mengatasi masalah menimbulkan penyakit yang berkaitan organ. Berbahasa adalah walaupun kita ni manusia, kita masih dalam bidang sains, kita masih gagal untuk menyembuhkan kegagalan organ yang untuk berfungsi. Seperti contoh macam jantung, walaupun kita di jantung, tapi jantung sudah tak hidup, kita tak boleh nak hidupkan balik. Impak yang negatif adalah menghadapi tantangan daripada masyarakat. Yang pertama adalah masyarakat tidak bersedia untuk menerima organ kerana mereka berasa takut dan tidak bersedialah. Yang kedua adalah generasi lama tidak terbuka untuk untuk menerima benda ni. Impak kedua yang negatif adalah timbulnya isu komunikasi kerana penderma akan melakukan pengorbanan, mereka inginkan ganjaran apabila mereka menderma. Yang kedua adalah penderma itu doktor lah, betul-betul berharap masyarakat merelakanlah untuk menerima organ
kepada mereka supaya boleh diterima kepada penerima. Okey? 3 syarat yang membolehkan transportasi organ atau permindahan organ ialah: pertama, penderma tidak boleh mendermakan organnya sekiranya mengancam dirinya sendiri. Seperti, penderma tidak boleh mendermakan jantungnya kerana penderma akan meninggal dunia. Yang kedua, orang yang menerima organ juga hendaklah mendapat kesihatan yang baik. Yang terakhir, bukanlah untuk tujuan mendapatkan duit selepas melakukan pemindahan organ kepada orang yang hukum hakam haram Dan harus bagi tujuan pemindahan organ. Wafa nak tahu tak hukum yang harus apabila memindahkan organ seseorang daripada satu bahagian ke bahagian yang lain. Contohnya kita memindahkan sebahagian daripada buah pinggang kita kepada pesakit yang lain. Oh, macam tu. Okey Mira, untuk haram pula kan, memindahkan organ penderma itu dan boleh menyebabkan kematian. Hukumnya adalah haram lah. Jadi contohnya memindahkan organ seperti otak. Oh. Okey, hukum harus yang kedua iaitu pada tahun 2021 berlakunya pemindahan organ haiwan kepada manusia dengan syarat haiwan itu kenalah halal. Hukum haram yang kedua ialah apabila anggota badannya tidak dapat berfungsi untuk menjalankan tugasan harian. Okey, hukum harus yang ketiga ialah tidak mendatangkan kemudaratan kepada seseorang penderma itu. Contohnya penderma itu mampu melakukan sesuatu kerja walaupun dia menderma sebahagian daripada organnya. Hukum yang ketiga adalah haram apabila menjual organ-organ itu bagi tujuan duit. Seperti kita tahu, kita digempakan dengan satu berita yang berlaku di Malaysia bahawa terdapat seorang pelajar yang ingin menjual organnya untuk mendapatkan atau membeli iPhone 14 Pro Max. Jenis pemindahan mempunyai 3. Yang pertama iaitu allocantuman atau dikenali allograft. Pemindahan organ atau tisu antara dua individu yang berbeza genetiknya dalam suatu spesies yang sama. Kebanyakan pemindahan organ dan tisu manusia bersifat sebegini. Perbezaan genetik di antara individu penderma dan penerima menyebabkan sistem imun mengenal pasti organ diterima sebagai suatu benda asing lalu diusahakan agar menikahkan organ tersebut. Jenis pemindahan autocantuman, autograf. Pemindahan tisu dalam individu penerima yang sama. Pemindahan ini kadang-kalanya dilakukan dengan menggunakan tisu yang berlebihan. Boleh tumbuh semula maupun yang jauh. Lebih diperlukan di bahagian badan yang lain. Xenocantuman, xenografi. Pemindahan organ atau tisu dari satu hidupan yang berlainan spesies kepada satu hidupan lain yang juga berlainan spesies. Dan menceritakan tentang kadar daya hidup sebagai penerima dan penderma. Okey, salah contohnya adalah buah pinggang. Okey, penderma dan penerima sepatutnya boleh kadar daya hidupnya adalah normal, dia boleh melakukan aktiviti seperti biasa. Kerana buah pinggang yang dilakukan dan penerima adalah sepatutnya boleh digunakan sebaik mungkin sebab kita ada dua buah pinggang. Kalau kita menentukan salah satu pun kita gunakan seperti biasa dan kesihatan mereka ketuanya penderma atau penerima tak akan terjejas sebabkan perbedahan itu dijalankan dengan berjaya. Kesimpulan yang boleh kita ambil daripada tajuk pemindahan organ ini adalah sudah pasti pengorbanan seseorang untuk mendermakan organnya adalah begitu tinggi dan tidak ternilai harganya. Ia adalah bukti keperhatian penderma organ dan warisnya terhadap kesukaran dan keperitan hidup yang dialami oleh insan yang lain. Malah, dengan mendermakan organ selepas kematian, lebih ramai nyawa mampu diselamatkan. Kepentingan menjaga kesihatan juga adalah amat utama. InsyaAllah, dengan penjagaan tersebut, maka dapatlah
dapat menghindari pelbagai penyakit yang boleh menyebabkan kegagalan organ. Di samping itu, penjagaan kesihatan yang baik akan memastikan organ masih berfungsi dengan baik supaya boleh didermakan kepada mereka yang amat memerlukan.